Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, so welcome back to my YouTube channel. So, ialah bahagian yang ke-21. So, before ni adalah bahagian yang ke-20 yang mana I menerangkan berkaitan dengan macam mana daripada imbangan duga terselaras I masukkan ke dalam Upwork. Okay, now I akan continue pula dengan penyata kedudukan kewangan. So, kalau you tengok kerja khusus pun memang dia minta you buka akaun perdagangan, dan lepas akaun perdagangan dia minta you buka penyata kedudukan kewangan. Okey, jom kita tengok kat sini macam mana cara untuk buat. Macam biasa, macam kita buat Upwork juga, bila nak buat Upwork you kena ada imbangan duga terselaras, dan untuk buat PKK you kena ada dua benda. Yang pertama kena ada imbangan duga terselaras yang kita dah buat before ni, yang ini, dan juga you perlukan Upwork. Kenapa? Sebab kita akan perlukan untung bersih daripada sini untuk dimasukkan ke dalam equity pemilik untuk PKK. Okey, so as usual format dah kena tahu. Untuk penyata kedudukan kewangan you kena start dengan aset bukan semasa. Start dengan aset bukan semasa dulu, lepas tu aset semasa, and then you akan ada liability semasa. You akan tolakkan aset semasa dengan liability semasa, dan you akan dapat modal kerja. So you akan dapat first imbangan. Lepas tu you akan buka pula equity pemilik dan juga liability semasa. You akan tambahkan kedua-dua ni untuk dapatkan imbangan yang kedua. Okay, so kita start dulu dengan aset bukan semasa. And kita pun tahu kita cuma ada satu saja aset bukan semasa, iaitu kita ada lengkapan. Dan untuk PKK make sure you kena buka 3 kolom, iaitu kita ada kolom, ada yang orang buat 4, ada yang 3. Tapi sebabkan PKK kita ni agak simple, tak banyak sangat ABS, so I buat 3 kolom cukup. So kita ada kolom cost, SNT dan juga nilai buku. Okay, so untuk cost kita akan ambil lah, cost tu maksudnya apa tau? Cost ialah harga yang you beli lengkapan itu. So lengkapan kat sini ialah 2,460. So maka I akan masuk dalam PKKI. Dekat bahagian cost 2,460. Okay, tolakkan dengan SNT, susut nilai terkumpul. Tengok dekat imbangan duga, susut nilai terkumpul I adalah sebanyak RM19. So I akan tolakkan dengan RM19. Untuk dapatkan nilai buku, you akan buat apa? Cost tolak dengan SNT. So 2,460 tolakkan dengan 19. Maka I dapat kat sini 2,441. Okay, so yang ini I akan hold dulu sehingga I dapat modal kerja, baru I akan tambahkan dengan dia. Okay, so untuk dapatkan modal kerja I perlu cari aset semasa, tolak dengan liability semasa. Okay, first, takut pening, tolong highlightkan, keluarkan highlighter, keluarkan semua yang berkaitan dengan aset semasa. Okay, so kalau kita nampak kat sini lengkapan ABS, modal jualan pinjaman bukan, deposit sewa is asset. Lepas tu kita ada lesen perniagaan prabayar pun kita punya asset. Okay, so nanti amount ni kita kena ambil lah. Alright. Okay, lepas tu kita ada akaun kawalan belum terima pun asset. And then promosi belum bayar liability, commission belum terima pun asset, RM100 I punya, masukkan, you ambil amount you. Lepas tu kita ada promosi bukan upah belanja, upah belum bayar is liability, derma kebayaran bukan, pulangan bulan tunai. Tunai is our asset, bank is our asset. Okay, lepas tu peruntukan hutang ragu, yang ini you perlu masukkan juga. Okay, kenapa? Sebab peruntukan hutang ragu adalah kontra kepada ABT. Kontra kepada ABT. And ABT kan kita masuk aset semasa, so you kena letak dekat bawah dia nanti. Okay, alright, so kita akan masukkan semua ni. Okay, let's go. Kita ambil deposit dulu. Deposit sewa 1,200, lesen perniagaan 200. So I pun masukkan lah. Deposit sewa 1,200. Okay. Okay, I letak dekat kolom kedua 1,200. Lepas tu I ada lesen perniagaan prabayar 200. You pun tulislah lesen prabayar 200. Okay, nampak? Oh sorry, I halang Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada akaun belum terima. Akaun belum terima ni I akan taruhkan dia. Akaun belum terima ni kita akan tolakkan dengan PHR kan, peruntukan hutang ragu RM6 ni. Okay, I akan taruh dekat first column sebab kita kena kira ada something, kita kena panggil apa? The net dia, kita kena kira dia punya jumlah dulu. So jadinya ABTI kat sini adalah sebanyak 300, tolakkan dengan PHR RM6. So 300 minus 6, I buat bracket sebab tolak. So dapat 294 kot. 300 tolak 6, ya, 294. So 294 lah I akan taruh dekat sebelah dia. Okay, so I letak kasi total dia. Alright, okay. Lepas tu kita ada apa lagi? ABT dah, I fokus pada I highlight je. Commission belum terima 100. So commission, tulisan sini, commission belum terima. So 100. Okay, and then kita ada apa lagi?
Tunai 4495. Tunai 4495. Lepas tu I ada bank I sebanyak 21865. 21865. Okey. Lepas tu jangan lupa ada satu item dia tak ada imbangan duga, iaitu kita panggil sebagai inventory akhir. Inventory akhir kita kena masuk dekat dua-dua. Apur pun kena masuk, dekat PKK pun kita kena masuk. And inventory akhir is our asset semasa juga. Okey. So you ambil lah inventory akhir yang mana you dah masuk, yang you ada buat dekat plan kat inventory tapi I tak tengok situ, I terus ambil je dekat apur yang kita dah buat, sama je. So, I punya inventory air adalah 1136. So, I pun masuklah dekat dalam I punya PKK. Inventory air I adalah 1136. Okay. Okay, tengok imbangan duga. Ada lagi tak? Tunai dah, bank dah, PHR pun dah. I dah masuk semua. Okay, so I totalkan semua aset semasa I. Okay. So, 300 minus 6 is 294 plus 1200. Okay, plus 44. 95 plus 21865 plus 200 plus 100 plus 1136. And here I dapat, I letak dekat bawah dulu, jangan kat sini sebab ini kita perlukan modal kerja. So I letak dekat bawah ni dulu. Okay. So I dapat kat sini 29290. Betul ke? Sekejap, I kena kira sekali, takut salah. 294 tambah 1200 tambah 4495 tambah 21865 tambah 200 tambah 100 tambah 1136. Betul. Double check, tekan 2 kali. Okey, settle. Okey, dah dapat aset semasa, you kena cari liability semasa pula. Okey, keluarkan highlighter warna lain. Tolong highlight semua berkaitan dengan liability semasa pula. Okey. So, liability semasa kita ada apa? Liability tu apa? Hutang untuk jangka masa pendek. Aset semasa tadi apa? Harta untuk harta yang you memiliki harta perniagaan untuk jangka masa pendek kurang daripada setahun. Okey. So, kita pergi liability semasa pula. Kita ada apa kat sini? Tak ada. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar adalah kita punya liability semasa. I highlightkan dia. Lepas tu kita ada promosi belum bayar. I highlightkan dia. 150. Lepas tu ada apa lagi? Upah belum bayar. Kita scan ni one by one. Scan dia. Upah belum bayar. Okay. Lagi? Tak ada. Tu je. Okay, masukkan. So, ABB 7216. Promosi belum bayar 90. 7216. 7216. Promosi belum bayar 150. Okay. Dan satu lagi upah belum bayar 980. Upah belum bayar 980. Kenapa I taruh dekat sini? Sebab I tak nak crowded. Sebab total tu I taruh kat sini nanti. Jadinya 7216 campur dengan 980 campur dengan 150. So I dapat dekat sini sebanyak 8,346. Okay. So apa I akan buat? I akan tolakkan dia. So, kenapa? Sebab nak dapatkan modal kerja, aset semasa kena tolak dengan liability semasa. So, jadinya 29290 tolakkan dengan 8346. Tolakkan. Maka I dapatlah modal kerja, iaitu sebanyak, ni kan modal kerja kan? Ni, kat strip ni akan jadi 2094. Okay, so maksudnya ni apa? Inilah dia aset semasa yang tinggal selepas kita menjelaskan semua liability kita. So, berapakah total aset kita yang ada kat tangan kita sekarang ni? So, you akan ambil aset bukan semasa, campurlah dengan aset semasa yang tinggal dekat tangan kita. Itulah dia yang selama ni you buat. Okay? So, I tambahkanlah dengan yang ABS tadi. 2441. So, I dapat 23385. Okay. So, inilah imbangan pertama. Okay, nanti dulu kita settlekan first part. Okay, now baru kita buat equity milik. Formula equity milik apa? Modal, betul tak? Kita punya formula equity milik. Modal campur untung bersih tolak ambilan. Then, you akan dapatlah modal akhir. Tapi, but for this question, kita tak ada ambilan. Sebab tu I tulis kat sini cuma ada modal dengan untung bersih untuk kita mendapatkan modal akhir kita. Okay. So modal dekat mana? Tengok juga imbangan duga terselaras. Modal I adalah sebanyak 10,000. Okay. So I pun masuk dekat sini sebanyak 10,000. Lepas tu I akan campurkan dengan I punya untung bersih. Untung bersih dapat mana? Daripada I punya apur. Akaun perdagangan untung rugi.
Ni jawapan I tadi ni, 3385. So I tambahkan dengan 3385. 3385. Okey, tambahkan 2 ni. So letak belah sini. So 13,385. Okey. So ini amount dia lah. Okey, lepas tu bawah kita ada apa? You akan tambahkan dengan liability kuasa semasa. So liability kuasa semasa kita cuma ada satu saja, iaitu pinjaman bank. Pinjaman bank. So pergi dekat imbangan dugaan selaras, cuba cari perkataan pinjaman. Pinjaman bank kita ada sebanyak 10,000. So you masuklah kat sini 10,000. Now, you akan tambahkan kedua-dua ni, you akan dapat amount yang sama. 23,385. Seimbang. Maksudnya, apa yang kita record pada awal before ni adalah betul. Sebab kita berdapat seimbang dekat dalam PKK. Okay, so tips untuk siapa yang tak dapat seimbang. First, tips dia, pergi check balik dekat semua dokumen dekat lampiran B tu. Mungkin ada item yang mana you letak amount lain, tapi bila masuk dekat buku catatan pertama macam journal arm, journal khas, buku tunai, mungkin you terlalu taruh. Contoh 96 you taruh 69. Tolong check balik. Okay, and then make sure bila yang mana ada yang sen tolong bundarkan. Macam dapat tadi kan, susut ni lah, I kira-kira dapat RM18.50. I tukar jadi RM19. Dia mesti bundarkan kepada ringgit Malaysia terdekat. Alright, okay. Lepas tu apa lagi? Tolong check, takut-takut dekat imbangan dugaan selaras ni mungkin you tak seimbang. So you kena bagi seimbang dulu. Okay. And mungkin juga antara sebab kenapa PKK tak seimbang, mungkin perkataan selalunya, perkataan inventory akhir ni mungkin you tertinggal. So cuba check antara sebab-sebab tu untuk mendapatkan nilai dia. Okay. So I think that's all untuk bahagian yang ke-21 ni, iaitu melengkapkan you punya penyata kedudukan kewangan. So I wish you all the best. Harap-harap you buatlah dapat sehingga seimbang. Tak imbang, cari lagi. Don't stop. You dah buat sampai sini, takkan you nak stop? Takkan you nak give up? No. Okay. So buat, keep on buat sampailah dapat ke sini. Sikit lagi. Tak banyak dah, sikit saja lagi. You nak kena siapkan KK ni, kerja khusus ni. Alright. So I think that's all untuk video bahagian yang ke-21. So kita akan jumpa lagi untuk bahagian seterusnya, adalah berkaitan dengan nisbah dan juga tafsiran bagi analisis kewangan. Alright. So kita jumpa lagi on next video. Assalamualaikum and bye. Okay, so ini adalah poster private class I. Siapa-siapa nak join boleh WhatsApp. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay? Bye!